الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال معمر قال الزهري berkata Ma'mar kata telah berkata oleh Zuhri wa akhbarani Urwatu telah mengkhabarkan akan daku oleh Urwah ibnu Zubair anak saudara kepada Aisyah anak kepada Asma annaha qalat bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula yang mula-mula sekali barang yang dimulakan dengannya dengan ma akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia ma budi'a bihi itu minal wahyi daripada wahyu qala wasaqal haditha bimithli hadits Yunus membawa saqah saja makna tutung macam agak lembu ni ini maknanya mana membawa hadis ni oleh orang panggil Zuhri bimithli hadits Yunus seumpama dengan seumpama hadis Yunus ghaira annahu melainkan bahawasanya Zuhrinya qala berkata fa wallahi la mana dia berkata pada matan hadis tu fa wallahi la yuhzi la yuhzinukallahu abadan kalau riwayat Yunus la yukhzika ikhza mana menhinakan ni la yuhzinuka tidak mendukacitakan akan dikau oleh Allah Taala abadan selama-lamanya wa qala berkata Arwah qalat wa qala az-Zuhri Zuhri ni cerita qalat berkata maksudnya qalat Khadijatu dalam matan hadis itu berkata Khadijah maksudnya sambungnya kepada matan ni jadi fa wallahi la yuhzinukallahu abadan wa qalat Khadijatu ibna ammi tu perbezaan dia punya orang panggil lafaznya anak pak saudara aku makna sepupu dia dah itulah Warqah tu Ibn Amin jadi anak pun makna sepupu jadi isma' min ibni akhika aku tolong dengar agak cerita daripada anak saudara mengenai ayat min ibni akhi jadi anak saudara tu dia pertukaran sebenarnya sepupu mana Warqah dengan Khadijah makna sepupu jadi makna dia tu ialah anak pak saudara tapi sini dia bahasakan maknanya ibni akhi anak saudara kepada Warqah pula Kira-kira makna anak saudara sabit bukan anak saudara sabit sepupu sabit sebenarnya
Tapi begitu orang Arab tu kadang-kadang dia tukar, dia panggil maknanya hok sepupu pun dia panggil mana dia panggil anak saudara tu padahal sepupu apa dengan iktibar umur. Ke sepupu kita ke tua dia tu ada cucu tu. Kita anak orang panggil anak sulung kita baru SPM dia tu makna sepupu dengan dia tu. Jadi kalau pihak umur tu macam pak saudara dah dia tu. Padahal pakak qaribnya ialah sepupu begitu. Acu tulu dengan agak ni pak saudara maknanya mana sepupu anak pak saudara aku acu tulu dengan agak daripada anak saudara meng jadi pelik kita kata tidak itu dengan menisbahkan kepada umur tu macam pak saudara dah lah walaupun sepupu. Jadi begitulah lafaz yang dibawa dalam makna isnad mana Zuhri ni. Wa haddatsani Abdul Maliki Ibnu Syuaib mentahdiskan akan daku kata Imam Muslim oleh Abdul Malik Ibnu Syuaib Ibn Laits qala berkata Abdul Malik haddatsani abi telah menceritakan akan hadis akan daku oleh ayah aku sendiri iaitu sabdi ayah aku Syuaib. Jadi ayah akunya pula diambil daripada tok aku Al-Laits. Itu setengah daripada ifadah menyatakan orang panggil nasabnya sampai kepada datuk dia tu. Kalau tidak kita hanya membangsakan datuknya semata-mata kau gelak mengko tidak cedek saat ni makan. Sebab kalau tidak kita cahawa tak ada api. Haddatsani qala haddatsani kata jadi itu Al-Laits haddatsani mentahdiskan akan daku Uqail bin Khalid oleh Uqail ibn Khalid qala Ibnu Syihab menjadi sanad ni ialah sanad mana Uqail Uqail pula penjudi sebab mana Yunus pun diambil daripada Ibnu Syihab tu Yunus pun ambil daripada Uqail ibn Khalid qala berkata Uqail qala Ibnu Syihabin berkata oleh Ibnu Syihab sami'tu Urwata mendengar oleh aku akan Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam Zubair bin Awam salah seorang daripada al-asyarah al-mubasyaratu bil jannah fid dunya mana suami kepada Asma aku mendengar akan arwahnya yaqulu dia berkata qalat Aisyatu kata Urwah telah berkata oleh Aisyah sabda Aisyah tu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'a kata Aisyah radhiyallahu anha faraja'a maka kembalilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah kepada Khadijah yarjufu fuadu kalau dulu bawa diruh tu belikat boleh antara tekak dengan bahu ni bergugunyum orang panggil bergugunyum kalau tu makna tarjufu ni makna gementar tapi nak tarjufu fuaduhu makna gementarlah oleh hatinya itulah wazim dia makna bergugunyum pada zahirnya hati tu makna gementar bila gementar di hati makna gejala yang zahir pun dia akan timbul juga perasaan takut kita tu akan terserlah pada wajah kita pada anggota ketar gegah-gegah tu pada perasaan itu ialah hati kita. Hati kita duk rasa takut tapi bergegar tubuh tu. Ni maknanya mana yarjufu fuaduh gementarlah hatinya. Qala waqtasa dan mencerita al-haditha menceritakan oleh Uqail akan hadis bimithli hadis Yunus seumpama dengan seumpama hadis Yunus wa Ma'marin dan juga Ma'mar. Cumanya walam yadhkur tidak menyebutlah oleh orang panggil Uqail ini awal hadithihma min qawlihi awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan hadis keduanya maksudnya dalam hadis Yunus dan hadis Ma'mar ada ini tapi Uqail ini makna tak ada dia tak ada sebut min qawlihi daripada kata mereka itu Az-Zuhri katanya kata Zuhri awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu mula-mula yang permulaan barat yang dimulakan dengan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu ialah mimpi yang benar as-salihah as-sadiqah so ada satu riwayat as-salihah
mimpi yang benar. Wa taba'a Yunusa, telah mutaba'ahlah oleh Uqail, telah mutaba'ah akan Yunus ala qaulihi, di atas kata Yunus. Di atas kata Yunusnya mana fa wallahi la yukhzika, yang pertama tu la yukhzika Allah. Tu jadi ada mutaba'ah. Jadi di mutaba'ah, kalau kita makna disokun oleh riwayat oleh Uqail dengan lafaznya fa wallahi la yukhzika Allah, la yukhzika Allah abadan. Kerana wa zakara qaula Khadijata ibn ammi, kemudian menyebut oleh Uqail akan perkataan Siti Khadijah, ibn ammi, hai anak pak saudaraku, yakni Waraqah, isma ibn akhika. Tu qala wa haddatsani Abu Tahir akhbarana Ibnu Wahbin, telah mentahdis akan daku oleh Abu Tahir, akhbarana Ibnu Wahbin, dan menkhabarkan akan kami pula, kata Abu Tahir oleh Ibn Wahab. Qala Ibn Wahab haddatsani Yunusu, oleh Yunus mentahdiskan akan daku oleh Yunus. Qala Yunus qala Ibn Shihabin, jadi Yunus diambil daripada Ibn Shihab. Akhbarani, kata Ibn Shihab, akhbarani Abu Salamah Ibn Abdurrahman, maknanya memberitakan akan daku oleh Abu Salamah Ibn Abdurrahman apa yang diberitakan oleh Abu Salamah, anna Jabirah, ini hadis Jabir pula anna Jabir bin Abdullah al-Ansariyah, mana ini adalah sahabat Jabir ibn Abdullah al-Ansariyah, itulah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah wakana adalah Jabir bin Abdullah ini min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dianya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yuhaditsu, sentiasa dia bertahdis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sentiasa kana yuhaditsu, sentiasalah dia tu menceritakan hadis. Masuk ke mana hadis Jabir ni qala Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa, dan sedangkan Jabir ni yuhaditsu menceritakan, bertahdis in fatratil wahyi, daripada fatratil wahyi. Fatrah ni maksudnya terhenti wahyu. Tu zaman fatrah makna terhenti. Kalau diitlaqkan makna zaman fatrah itu terhenti daripada utusan, makna rasul. Tu. Jadi in fatratil wahyi ialah daripada fatrah wahyi, makna terhentinya wahyu. Qala fi hadithihi, berkata oleh Jabir pada hadisnya Jabir, fabaina ana amshi, maka sedang aku berjalan, sami'tu sautan minas sama, aku ada dengar suara daripada langit. Ni kata Nabi. Jadi Jabir menceritakan qala fi hadithihi, jadi nabinya kata mana, fabaina ana amshi sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu ra'si, maka aku pun lengoklah tengok ke atas angkat kepalaku, fa idzal malaku, maka tiba-tiba malaikat allazi ja'ani bi Hira'in, maknanya malaikat yang datang akan daku di Gua Hira dulu. Jadi ini yang lain. Dulu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu berlaku fatrah, terhenti wahyu. Jadi selepas berhenti wahyu itu apakah ayat Al-Quran yang seterusnya tu. Jadi ja'ani bihira'in jalisan ala kursiyin, duduklah malaikat tu di atas kursi. Tu di atas kursi, kursi lah. Jadi kursi makna tempat duduk. Jadi sini kursiyin tu bukanlah al-kursi hak nung di sana di langit tu. Jadi makna al-arsyu wal kursiyu hanu lain. Hak tu ada alif lam ni kursiyin. Kursiyin makna sebagai kursi lah. Ya munasabah dengan malaikat nak duduk tu pakai orang panggil supaya kursi budak tadika tu. Jadi kursiyin ala satu kursiyin jadi gambar makna duduk di atas satu kursi di langit. Mana kursiyin baina sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faju'istu, itu adalah katakan faju'istu, maka dikejutkan akan daku minhu, daripadanya, daripada al-malak sat ni.
dikejut, mana jadi terkejut. Mana faju'is tu, mana ja'ata, mana faju'is tu, maka diterkejutkan akan daku daripadanya pada malaikat. Terkejut, farakon, kerana gerung tengok kepada malaikat Jibril saat ni duduk atas kursi tu. Faraja'tu, maka aku pun kelik fakultu hok dulu tu maknanya nya peluk malaikat ni. Tengok malaikat juga, kecut paluk-paluk fakultu zammiluni selimutkanlah akan daku selimutkan oleh kamu akan daku. Tu domir jamak malaikat salim. Jadi begitulah kita ni, kita dia tak jadi dah orang panggil nak tentu ke domir tu kepada isteri dia. Zammiluni. Jadi fadassaruni, dassara dengan zammala tu sama makna. Jadi dia guna kata kerja yang sama makna yang lain. Macam jalasa dengan qu'udan, makna jalas tu qu'udan. Jadi fadassaruni, maka menyelimutilah akan daku oleh Khadijah. Tu. Dassaruni fa anzalallahu tabaraka wa taala. Tu. Jadi dia lari culudah tengok Jibril duduk atas kursi antara dihawat antara langit bumi tu, lari culudah balik kepada Khadijah. Maka suruh menyelimutkannya maka orang panggil bila masa diselimut tu. Tu. Masa itulah mana turun ayat fa anzalallahu tabaraka wa taala, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rijza fahjur. Tu sekat tu tu. Jadi turunlah ayat ini, ayat yang pertama selepas daripada fatratil wahyi. Tu. Karena ada juga orang menisbahkan ini adalah ayat yang mula-mula turun. Tidak ayat mula-mula turun tu ialah Al-Alaq, surah Al-Alaq. Jadi begitu berlaku fatratil wahyi. Maka selepas daripada tu ayat yang mula-mula turun selepas fatratil wahyi. Itulah ayat ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, bangun. Maka inzar oleh kamu, beri ancaman oleh kamu akan manusia, beri peringatan oleh kamu akan manusia. Wa rabbaka fakabbir, maka akan Tuhan engkau sahajalah, maka engkau membesarkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu dan akan pakaian kamu maka bersihkan, suci. Wa rijza fahjur, dan akan rijza makna benda yang ditinggalkan. Itu yang ditafsirkan itu wahya al-awsan. Itu makna tafsir dia itulah berhala-berhala. Itu ini maksudnya ar-rijza. Ar-rijza maknanya tinggal benda yang memang kena tinggal. Benda yang tak boleh kita tu maknanya berhadap ke mana benda hok memang kena tinggal. Wa rijza fahjur, maka ar-rijza itu maka tinggal jauhi oleh kamu. Jadi wahya ar-rijz itu ialah al-awthan, maksud dianya ialah berhala-berhala. Qala Jabir, berkata oleh Jabir, tu yang punya hadis ini. Summa tata'ambal wahyu, kemudian berturut-turutlah oleh wahyu. Lepas pada tu turun ayat. Jadi selepas turun daripada ayat pertama itu begitu berlaku fatratil wahyi. Maka tunggu pula permulaan yang mula-mula diturunkan selepas daripada fatratil wahyi itu ialah ayat ya ayyuhal muddatsir. Qum juga dalam keadaan Nabi ni ketakutan juga tu. Tak mesra lagi macam anak-anak kecil kita yang tak berapa mesra dengan orang luar tak biasa dia takut-takut tu. Dia lama-lama tu barulah jinak tu. Qala musannif rahimahullah taala wa haddatsani Abdul Malik bin Shu'aib ibn Lais. Tadi. Jadi mentahdiskan kandaku kata Imam Muslim oleh Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Laitsi qala hadatsani abi an jaddi. Cuba tadi juga. Aku ambil hadis ni daripada ayah aku ambil daripada tu aku. Qala berkata jadi itulah Al-Laits. Al-Laits hadatsani Uqail bin Khalid. Dia mentahdiskan akan daku kata Al-Laits oleh Uqail bin Khalidin. Kemudian Uqail pula diambil an Ibn Shihabin. Qala Ibn Shihab sami'tu Aba Salamata. Aku mendengar akan Aba Salamah Ibn Abdurrahman yaqulu, dia berkata, Abu Salamah berkata akhbarani Jabiru.
ibnu Abdullah mengkhabarkan aku oleh Jabir ibnu Abdullah. Nah, Alhamdulillah annahu bahwasanya Jabiran ini sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia ada mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu summa fataral wahyu aku ada mendengar bahasanya akan mendengar akan Rasulullah SAW berkata, kemudian terhentilah oleh wahyu. Wahyu terhenti. Jadi, summa fatar wahyu anni, daripada aku, fatratan, akan satu perhentian, akan satu berhenti. Tu. Fabaina ana amshi, maka sedar-sedar aku, kata Rasulullah SAW, sedar-sedar aku ni berjalan, thumma dzakara mithla hadits Yunus, kemudian menyebutlah oleh Uqail itu maknanya akan seumpama hadis Yunus juga. Tu ghaira annahu, malaikat bahasanya Uqail qala berkata, faju'istu minhu faraqan hatta hawaitu ilar ardi. Jadi fajr dikejutkan aku daripada malaikat kerana gerum takut hatta hawa itu sehingga gugur atau makna turunlah aku kepada bumi tanah yakni qala berkata, wa qala Abu Salamata berkata makna Yunus qala Abu, bukan Yunus, sebelum dari Abu Salamah tu siapa tak ni maknanya itu Ibn Syihab qala wa qala Abu Salamata warrijzu al-awthan. Kata Abu Salamah itu tafsir daripada maknanya rawi. Abu Salamah kata warjizu tu gabriya al-awthanum. Summa qala Uqail. Saat ni Abu Salamah, mana Uqail yang ambil daripada Abu Salamah. Abu Salamah kata rijuz itu gabriya rijzu tu ialah al-awthan. Kemudian kata Uqail pula summa hawiyal wahyu, kemudian hamiyal wahyu sama dengan makna tatabuk, berturut-turutlah oleh wahyu ba'du makna selepas daripada tu, selepas daripada hadhil makna selepas daripada hadhil ayat lah, ayat ni tu wa tataba'a itu samalah makna hamil wahyu ba'du wa tataba'a, yang berturut-turutlah turun satu ayat demi satu ayat selepas daripada qaulihi ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Tu wa haddatsani Muhammad bin Rafi'in haddatsana Abdul Razzaqi. Jadi mentahdiskan kami, kata Muhammad bin Rafi' oleh Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar, kata Abdul Razzaq telah mengkhabarkan kami oleh Ma'mar an Zuhri. Ma'mar pula diambil daripada Zuhri bihadzal isnadi, dengan isnad inilah maksud ni nahwa hadis Yunus, akan seumpama hadis Yunus. Jadi patukannya ialah berhenti pada hadis Yunus. Wa qala fa anzalallah, berkatalah Zuhri maknanya fa anzalallah, maka menurunkan oleh Allah tabaraka wa taala ya ayyuhal muddatsir ila qaulihi, sehingga firman-Nya Allah warijza fahjur qabla an tufrada salatu, sebelum bahawa difardukan akan sembahyang. Tu sebelum daripada difardukan akan sembahyang. Jadi kerana orang panggil mana tarikh tasyriknya, maksudnya kefarduan sembahyang pun dia ada khilaf dia juga kan. Tu wahya al-awthan, makna dan iaitu ar-rijzu tu. Ar-rijzu itu tafsir kepada ar-rijzu mana al-awthan. Wa qala faju'istu minhu kama qala Uqail, tu sebagaimana berkata oleh Uqail. Wa haddatsana Zuhair bin Harbin haddatsana Al-Walid ibn Muslim. Tak dah. Tak berhajat agak nak ni. Lagi ni. Tak apa. Zuhair bin Harbin haddatsana Al-Walid bin Muslim, mentahdis akan kami oleh Walid bin Muslim
Haddatsana Al-Auza'i qala Al-Auza'i sami'tu Yahya. Yahya pula kata yaqulu berkata, aku ada dengar Yahya berkata, sa'altu Aba Salamata. Aku bertanya akan Aba Salamah, ayul Qur'ani unzila qablu? Manakah ayat Quran yang diturunkan qablu? Sebelum. Qala qablu, sebelum. Qablu, qala ya ayyuhal muddatsir. Tu jadi Abu Salamah kata ialah ayat ya ayyuhal muddatsir. Fakultu, maka aku kata Jabir sini Abu Salamah makna tanya tu. Abu Salamah dia tanya, dia tanya makna Yahya tanya kepada Abu Salamah, ayul Qur'ani unzila qablu? Qala ya ayyuhal muddatsir. Fakultu, kata Yahya aku kata awiqra ataupun iqra, yakni iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala sa'altu Jabira ibn Abdullah ayul Quran unzila qablu? Qala ya ayyuhal muddatsir. Fakultu, sama macam tanya kepada Abu Salamah saat ni. Ini ditanya kepada Jabir pula mana dengan soalan yang sama Fakultu awiqra atau iqra. Qala Jabirun Uhadithukum, aku mentahdiskan akan kamu ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menceritakan hadis akan kamu akan barang yang Rasulullah menceritakan hadis akan kami. Jadi maknanya hak turun selepas ni maksudnya ialah selepas daripada fatrah. Tu. Mana bukan maknanya awiqra, tu maknanya tu awiqra ataupun iqra, itu kata penanya sa'il tu. Tu. Jadi fakultu, maka aku kata, Yahya kata ataupun iqra. Jadi kata Jabir memberi penegasan, aku ayat hadis ni mana hak Nabi ayat kat ku yakni ya ayyuhal muddatsir. Tu maksudnya selepas daripada fatratil wahyi. Tu ialah selepas daripada fatratil wahyi. Itu tidak muskil sebenarnya. Kerana iqra itu ialah ayat yang mula-mula diturunkan. Lepas tu berlaku fatratil wahyi. Jadi mula-mula diturunkan selepas daripada fatrah tu makna ya ayyuhal muddatsir. Tu. Qala jawartu bihra'in syahran falamma qadaitu jiwari. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang ditahdiskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mujawarah dengan Gua Hira, mana berada di sana syahran sebulan. Falamma qadaitu jiwari, maka tak kala selesailah oleh jiwari, mana berjiran aku, yakni akan Hira, mana berada di sana. Nazaltu, maka aku berturun dah. Aku turun fastabtantu. Mana ambil daripada batana fastabtantu. Maka masuklah oleh aku batnal wadi. Masuk batana makna masuk, batin makna ke dalam tu. Itu masuk hawa itu maknanya hak tadi ku hawa itu makna turun tu. Mana hawa itu ilar ardi tu masuk turun daripada Gua Hira. Nabi turun daripada Gua Hira tu. Jadi sini makna dia sebut dengan secara nyata makna fastabatantu, maka aku masuk batnal wadi, akhir perut wadi, masuk ke lembah wadi fanuditu, maka diseru akan daku fanazartu amami, maka aku pun tengok depan aku, tengok tak ada. Wa khalfi, aku tengok belakang, paling belakang tak ada juga. Wa an yaminin, tengok daripada belakang pun tak ada juga. Wa an shimali pun tak ada juga. Falam ara ahadan, maka tidak melihatlah oleh aku sesiapa pun. Mana aku dipanggil mana dipanggil, nama aku dipanggil jadi aku tengok depan tak ada, belakang tak ada, kanan tak ada, kiri tak ada. Sumanu ditu, kemudian dipanggil, diseru akan daku lagi. Jadi fanazartu falan ara ahadan, aku tak cakap kelih tengok depan belakang kanan kiri tak ada. Sumanu ditu, maka kemudian diseru akan daku lagi. Farafatu, jadi barulah berasa nak tengok ke atas. Farafatu rasi, maka aku angkat akan kepalaku. Faidha, maka tiba-tiba rupa-rupanya huwa alal arsy fil hawai, maka tiba dia di atas al arsy. Al arsy ini maksudnya al kursi.
Al-Kursi. Al-Kursi maknanya sebagaimana riwayat yang sebelum daripada ni. Mana kerana al-arsy alal kursi fil hawai pada hawa, yakni Jibril alaihissalam, yakni mana mendakilah oleh Nabi ialah akan Jibril alaihissalam. Fa akhadhatni rajafatun syadidatun, maka mengambillah akan daku oleh gemetar yang bersangatan. Fa'ataitu Khadijata, maka aku berdatanglah akan Khadijah. Fakultu dathiruni fadatsaruni. Tadi zammiluni. Jadi dathiruni itulah yang kita belajar dalam musalal hadis tentang meriwayatkan dengan makna. Mana keharusan meriwayatkan dengan makna. Kalau tak boleh riwayat dengan makna, nyanyo. Tu. Dathiruni, maka selimutkanlah akan daku oleh kamu. Fadatarun, maka menyelimutlah oleh mereka itu, yakni Siti Khadijah akan daku. Fasabbu alayya ma'an, mana cuah, mana cuah lah di atas aku ni air. Nabi kata begitu. Mana cuah air lah air. Okay? Kita ni bila dalam keadaan cemas gitu, bila orang tu babak kau gapo kan, kadang-kadang kita ni ambil air alayya ma'an, akan air. Fa anzalallahu azza wa jalla, ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa qambaka fakabbir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itulah ayat yang mula-mula turun selepas zaman fatrah mana fatratil wahyi. Hadatsana Muhammad bin al-Mutsanna hadatsana Utsman bin Umar akhbarana, mengkhabarkan kami, kata Utsman, Ali bin al-Mubarak Yahya an Abi Katsir. Yahya ibni Abi Katsir. Yahya ni pula bihadzal isnadi. Jadi fa idza dengan isnad ini wa qala Yahya fa idza mana wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mata hadinya fa idza huwa jalisun ala arsyin, maka tiba-tiba rupa-rupanya dia Jibril saat itu duduk di atas arsy, yakni kursiyin. Tu baina samai wal ardi, ya, kerana arsy itu sendiri pun maksudnya ialah maknanya mana sarir, mana ataupun ditafsir mana sarir yang diduduki oleh Malik, mana kalau kita kata pemajangnya ataupun orang panggil singgah sanu. Kalau bahasa ni makna singgah sanu tu. Kalau pelamine, kalau lo nigak Haddatsana Muhammad bin Mutsanna hadatsana Utsman bin Umar akhbaran Ali bihadzalna wa qala fa idza huwa jalisun ala arsyin al-arsyin sani kursi sana baina sama wal ardi, ya letak duduk dia ni di antara langit dan bumi. Tu qala haddatsana, kena berhadis kat itulah perlu juga. Adalah kalau yang ambil kipas tu apa dah apa maksudnya tak ada masuk Isra Mi'raj. Anak ni masjid, mana masjid Pasir Mah dulu. Dia tak pakai kon lagi, belum pada pakai kon perlu. Kipas tak ada. Kipas dia tidak mengadap ke kita saja ni. Ini mudah perlu. Kalau tak perlu, kita perlu dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Amma ba'd, faqala Syekh al-Muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mana wa minha at-tanwinu wa minha, dan setengah daripadanya, daripada arba'ah. Ada datang tadi bukan wa minha, setengah daripadanya alamatil ismi, alama isim. Betul. Dan setengah daripada alama isimnya ialah tanwin. Wahwa at-tanwin tu ala arba'ati aksam, atau setengah naskah wahwa
arba'atu aksam selalu. Aksamum wahwa mana aksam ni wahwa ala arba'ati aksam wahwa yang qasimu ala arba'ati aksam, dan iaitu at-tanwin ini terbahagi di atas 4 kisim. Jadi yang pertamanya tanwinut tamkin. Tu ini nak buat badal pun boleh juga ni. Kalau badal makna tanwini tamkin, itu makna khabar kepada mubtada mahzuf. Itu makna wahya ataupun ahaduha. Tanwinun tamkin, itulah tanwin tamkin. Tanwin tamkin maksudnya yang menetapkan akan keisiman satu-satu isim itu. Jadi maksudnya isim yang mempunyai jati diri yang mantap, yang kuat. Tu. Sebab orang panggil tanwin itu tanwin itu sendiri ialah alamat isim. Jadi maksudnya tanwin untuk nak menetapkan keisiman, nama ismiyatul asma tu atau ismiyatuhu, keisiman suatu isim sat ni. Makna jati diri isim tu. Tu. Maka orang panggil kano fi'il tak ada tanwin, haraf pun tak ada tanwin. Tu. Jadi satu orang panggil terima ataupun orang panggil tanda yang orang panggil yang mantap pada isim tu, yang memantapkan dia tu sebagai isim. Seperti kita kata orang laki-laki dengan kelakiannya, orang perempuan dengan keperempuanannya. Dia ada sifat-sifat yang khusus. Yang mentahkikkan dia tu seorang laki-laki, yang mentahkikkan dia tu makna seorang perempuan. Tu. Jadi tanwin tamkin tu maksudnya yang menetapkan akan Allah panggil keisiman. Mana tanwinun tamkin, itulah wahwa allahiku lil asma'id mu'rabati. Itulah tanwin yang berhubung bagi isim-isim mu'rabah. Tu. Isim-isim yang boleh berubah, yang boleh menerima perubahan. Tu. Maknanya tanwin ini dipanggil sebagai tanwin tamkin. Tu. Mana misalnya kazaidin. Jadi kazaidin tu makna isim tu dia asal kepada isim tu ialah mu'rab. Tapi di sana ada pula ada isim mabni. Isim yang dibinakan dia. Tu. Jadi apabila dia tu mabni, dia telah lari sedikit daripada keisiman dia. Bila dia bina maknanya dia tu makna tak terima tanwin, maka kelakian kalau kita orang jati agak keisiman dia tu dah terjejas lah dipanggil. Jadi kalau ada tanwin ini, itu menguatkan lagi, tahakukkan lagi, mentahkikkan lagi ismiyah tu. Mana ismiyah dia, mana keisiman dia. Tu. Kazaidin warajulin. Kan maknanya ismul ladhilanya sarif, isim yang tidak terima tanwin itu sebab apa? Sebab musyabahah dengan fi'il. Tu kalau kita kata orang jati agak supaya budak jati learning ni. Ini tarbiyah ni. Islam sangat mementingkan tarbiyah. Ini yang boleh jadi orang itu terlupa, ibu bapa terlupa tarbiyah Islam. Mana Islam itu maknanya begitu mementingkan tarbiyah sehingga sanggup berkompromi dalam masalah patung. Mana? Yakni boleh harus bagi kita ada dalam rumah kita patung anak-anak ke tu apabila kita ada anak perempuan. Kerana nak tarbiyah sifat keperempuanan anak. Padahalnya syariat begitu sangat tegas dalam bab patung ni. Tu. Tapi diberi keronggaran. Kerana masalah apa dah? Tarbiyah. Masalah tarbiyah. Walaupun orang panggil patung itu ada mudarat dia. Tu. Jadi dia maknanya Islam dia ajar kita tarbiyah anak kita, anak laki-laki supaya kita pelasuk dia, supaya orang panggil membesar sebagai seorang lelaki yang sejati. Sesuai dia tu sebagai pemimpin tak boleh lembek zahir dan batin. Hak zahir tu maknanya hak dari segi tubuh badannya, hak batin tu makna pemikiran dia, makna perasaan dia tak boleh lembek. Perasaan kita ni pun kadang-kadang kita lembek mudah putus angin, mudah putus asa, mudah lembek lah orang panggil. Tidak kemah tu. Jadi tengok budak-budak sekarang ni berjalan agak super pandai melengger dia bukan pandai tapi kerana ibu bapa sampai sekarang dia tak sanggup nak suruh anak tu buat kerja buat kerja kasar-kasar, takut talah, takut sabit lah kalau tak pas periksa kalau jatuh periksa tak lama lagi nak tubik Rizal kalau kena agak buat sabit lah mau suruh kita buat kerja dia ibu bapa lah ni dia memikir lah getu akhirnya kita terlupa tentang tarbiyah anak
Walaupun zaman kita sekarang ni kita mampu untuk memberi apa saja kepada anak-anak, tapi tak boleh, Maka sebab itulah ibu bapa sekarang ni sudah jadi tidak ada wibawa dengan anak-anak, Ibu bapa zaman dulu cukup dengan apa dia Fitri? Hujung mata je. Keling mata gak, pakai senyap lalu. Kita lah ni berjebok-jebok air liu supaya tak ada harga sekeping rabuk tu. Kalau anak hok korang benar kat mana buat ngany pula belakang pok dia duk buat ngany. Tu maknanya tarbiyah kita kurang tarbiyah ayah-ayah dulu dia bedah sungguh Lah ni ibu bapa nak gadah anak pun tak boleh jadi masuk dalam dera anak cikgu nak pukul anak nak pinyak anak murid tak boleh tu kena sama jadi maknanya itu dia panggil tarbiyah. Tarbiyah makna jati diri seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi isim pun dia ada jati diri dia identiti dia jadi apabila ciri-ciri khas isim itu tidak ada pada dia akan melunturkan orang panggil jati diri dia maksudnya. Jadi dia sebagai kewibawaan dia sebagai isim tu terjejas. Sebab dia tak boleh terima tanwin. Sebab apa dia tak boleh terima tanwin? Itu insya-Allah lepas pada maknanya kerana musyabahatul fi'li. Kerana nak serupa, nak syibih dengan fi'il. Pada beberapa perkara. Ada nak serupa dengan fi'il. Jadi dengan sebab itulah fi'il dia tak boleh bagi bawah. Dia tak boleh tanwin Jadi pas dia pun tak boleh bagi bawah, dia tak boleh tanwin. Pada dia isim tapi ciri khas itu dah hilang daripada dia Jadi kalau tanwin tamkin itu tanwin itulah yang mentahqiqkan dia itu sebagai isim tu. Jadi seperti mana tanwin pada isim mu'rabah. Jadi isim mabni itu dia dah kurang dah lah keisiman dia tu. Ka Zaidin tu Zaidin, tanwin pada Zaidin tu ialah tanwin tamkin. Begitu juga warajulin, tak ada kira lah makrifah nakirah itu isyarat kepada sama saja makrifah ke nakirah ke illa jama'al muannatsi salimi malaika jama'al muannatsi salima. Tu salimah tu panggil dia muannatsi salimi. Salimah maknanya itu sifat kepada jamaah. Jamak itulah yang sejahteranya tu. Melainkan jamak muannatsi salimah. Melainkan jamak muannas yang sejahtera daripada panggil jamak itu sejahtera daripada pecah bina mufradnya. Jadi tanwin pada jamak muannas salim bukan tanwin tamkin. Tu. Bukan tanwin tamkin. Nahu muslimatin. Muslimatin tu bukan tanwin tamkin. Tu. Wa illa nahwa jawarin wa ghawashin. Dan melainkan juga bukan tanwin tamkin. Ialah seumpama jawarin wa ghawashin juga bukan tanwin tamkin. Tu. Ya macam qadin, asal dia qadiyun, asal dia jawariyun ghawashiyun. Akhirnya maknanya digantikan makna dengan tanwin huruf itu dihazaf. Jawarin wa ghawashin wa sayati hukumuhuma, lagi akan datanglah bayan makna kenyataan hukum keduanya ialah jama'al muannatsi salimah dan juga nahwa jawarin wa ghawash. Tu hukum dia tu tanwin gapo dia makna dia tu balas tu itu lagi akan datanglah, lagi akan datang pun tak lama lagi. Wa tanwinun tankir, yang kedua ialah tanwin tankir. Tanwin untuk nak menakirah ke. Tangkir menakirah ke. Isim itu. Tujuh awak mari dengan nakirah, awak mari dengan tanwin itu untuk nak menakirah ke. Itu dia. Mana? Wa huwa allahiqu lil asma'il mabniyati. Iaitu yang berhubung bagi isim-isim yang mabniyah. Isim mabniyah farqan ialah sebagai nak membezakan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Nak membezakan di antara makrifahnya isim asma'il mabniyah dan nakirahnya nakirah asma'il mabniyah. Iaitulah yang berlaku nahu marartu bisibawaihi wa bisibawaihin aqra. Itu dia. Jadi sibawah ini dia masuk dalam tarkib. Dia panggil tarkib masji. Semua daripada asma'ul mabniyah. Dia semuanya ada lapar semua asma'ul mabniyah. Salah satu dia makna ba'dul alam, setengah daripada isi alam yang dianya berlaku di atas orang panggil berlakuan mana tarkib masji.
Dia tarkik dia ada 3, tarkik idhafi, tarkik isnadi dan tarkik mazi, campur seperti hadara mau umpamanya ba'la bakka tu termasuklah sibawaihi. Jadi sibawaihi itu ialah huk ma'rifah. Sibawaihi mana? Huk ma'lum, huk ma'ruf. Imamun Nahwi sibawai. Jangan dibubuh tanwin. Sekarang kita nak letak nama anak kita. Jadi letak nama anak kita tu tak boleh sibawaihi, tapi kita wakaf tu pun gitu lakulah. Kalau kita hidupkan dia sibawaihin. So sibawaihi itu untuk dia saja. Mana sibani dia bahasa Indonesia dia rupa-rupa ni bahasa Indonesia ni dia bubuh tanwin-tanwin ni. Cuba perhatikan percakapan orang Indonesia dia buat macam bubuh orang panggil tanwin. Itu boleh jadilah tu pandangan makna kesan daripada bahasa Arab lah. Sebab dia maknanya dia agak menyeluruh meratai Dia kebanyakan penduduk Indonesia tu dia pesantren tu dia biasa masuk arti-arti agama masuk sebagai dia masuk mengaji semata. Jadi dia tahulah agama. Banyak kita dengar dia perhati dengan dia bubuh tanwin. Tu. Makna dia satu makna dia dalam bahasa kita tak ada lah. Kalau kita penambahannya ialah kedengaan di belakang tapi dia bubuh tanwin. Bubuh tanwin maknanya dia macam makna bubuh tanwin tu untuk kalau kita agak penambah makna ke pean tu. Jadi haning sibawaihi ni kalau kita tanwinkan dia sibawaihin bermakna itu isim nakirah. Jadi sibawih akhar yang lain. Yang lain tu daripada sibawih Imamun Nahwi tu. Tu. Itu dipanggil sebagai tanwin nun tankir. Tu ini jagalah Jaga kita berjumpa Ni tanwin tankir. Tanwin tu untuk nak menakirah tu. Kerana dianya merupakan isi alam sama ada nama tempat ataupun nama orang. Yang ketiganya ialah wa tanwinul muqabalati. Tanwin yang membetuli. Tu. Wahwa allahiku li jam'il muannatsi salimi. Itu terjawab dah sebagaimana wasayati hukmuhuma. Itulah tanwin yang berhubung bagi jamak muannas salim. Itu tanwin muqabalah nahwu muslimatin. Muqabalah dengan apa dia dengan apa dia? Fa innahu masa bahasanya makna tanwin allahiku li jam'il muannatsi salimi itu fi muqabalatit nuni ialah pada membetulin nun fi jam'il mudzakkari salimi pada jamak muzakkar salim ka muslimina. Jadi muslimatin tu ialah membetulin nun pada jamak muzakkar salim. Tu kerana dia tak boleh nak bubuh nun pada muslimatin. Tu tu yang ketiga. Yang terakhir sekali ialah yang terakhir ini hok dia kata pak sini wa tanwinul iwadi. Tanwin iwad makna ganti. Tanwin itu ialah ganti daripada suatu yang mahzuf, yang dihazafkan. Jadi bila dihazaf benda tu maka digantikan dengan tanwin. Tanwin itu sebagai tanda benda yang dihazafkan itu. Wa huwa ala thalathati aqsam. Dan ianya tanwin yang iwad ini di atas 3 kisim. Yang pertama ahaduha iwadun an jumlatin. Yang pertamanya dia ganti daripada jumlah. Dia ganti daripada jumlah. Wa huwa allazi yalhaqu id. Tanwin yang mengganti daripada jumlah ni ialah tanwin yang menghubungi akan id. Mana id? Iwadun. Hina idzin. Tu. Pada imanu berhubung dengan id. Karena sebelum id tu maksudnya hina idzin. Tu. Dia berhubung dengan id. Iwadun an jumlatin yang dianya adalah sebagai ganti daripada jumlah. Satu jumlah makna satu tarkib. Takunu ba'daha yang adalah ia jumlah tu. Ba'daha ba'da tanwin, selepas daripada tanwin tu. Tu. Mana misalnya ka qaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala
wa antum hina idzin tanzurun, dan kamunya ketika itu tanzuru melihat ai hina id balagati ruhu al-hulquma, tatak kala sampailah oleh ruh akan hulqum, kamu akan dapat melihat apa dia, tempat yang kamu nak pergi tu apa dia ni, tu hadut hande dah maka ni sebuah kepada orang beriman. Sebab itulah dia ketika tercabut ruh daripada jasad kita kenyataan daripada nabinya suatu benda yang sangat menyakitkan setiap orang lagi tu. Tetapi ni sebuah kepada orang beriman, dia jadi mudah, bukan kerana tidak ada kesakitan itu, tetapi ada perkara yang membahagiakan ketika itu. Tu. Jadi inilah orang panggil cerita maksudnya yang berlaku. Mana satu hadis itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, mana kitab Durratun Nasihin menyebut bahwasanya yakhruju ruhul mu'mini min jasadihi, panggil keluarlah oleh ruh orang beriman daripada jasadnya seperti keluar mana orang panggil benan daripada ajin, makna gandum yang dikamil dari sudut mudah. Tu bukan maksud dalam ungkapan bahasa Melayu seperti mengeluarkan rambut daripada tepung itu satu keadaan yang susah Jadi macam mana keluar ruh orang panggil beriman ini begitu jadi mudah sedangkan dalam kenyataan yang lainnya Nabi mengatakan orang panggil kesakitannya tak boleh nak digambarkan. Jadi ba'dul arifin tu ibarat dia lah, kita Durratun Nasihin menyebut bahasanya setengah orang arif, mana seorang waliullah lah, dia begitu tertanya-tanya ada kok dalam Quran yang membenarkan kenyataan ini sebab dia rasa muskil, dia pun cari, dia buka Quran, ada kok orang panggil ayat Quran yang membenarkan, yang menyokong hadis ni dia pun bacalah Quran, buka Quran, baca daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah sehingga akhirnya dia tak berjumpa. Dia pun duk menengok. Nabi kata lagu ni, ya Allah, ada kau dalam Al-Quran tu. Jadi akhirnya dia jenera tu maknanya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa dengan Nabi, Pak katanya selalu dia menyatakan bahasanya tidak ada, dia baca ayat Quran, tidak ada yang kering dan yang basah, malaikat Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau begitu ada kodok orang panggil sebagaimana sabdaan tu orang panggil bahasanya roh orang beriman ni dia keluar dengan secara mudah Nabi kata unzur fi lihat alemu pada surah Yusuf. Dia pun buka, sedar daripada tidur tu dia selalu cari Quran, buka surah Yusuf. Pencarian kita apabila skop pencarian itu semakin sempit, maka perhatian kita akan lebih tekun. Kalau kita hilang maksudnya di masjid, kawasan masjid, atas masjid ke bawah masjid, tak tahu, tak boleh nak kata, tapi kawasan masjid lah, boleh jadi atas, boleh jadi bawah alamat jadi kita pun cari, bila kita cari kawasan yang begitu luas nak masjid besar pula tu. Kalau masjid besar, mana atas masjid dalam masjid pas dalam masjid, kalau masjid besar tu pula kalau masjid yang begitu besar dia ada bahagia-bahagia dia pula tu. Kat mana kat orang panggil mihrab ke, kat mana belah kanan ke tu, kat pejabat ke misalnya Jadi apabila disempitkan pencariannya, maka dia akan jadi, kita akan perhatian kita akan lebih tertumpu. Sebab bila luah pencarian ni kita cari tu, mana kita nak cepat-cepat sebab kawasan luah bila dia perhatikan dalam surah Yusuf, akhirnya dia berjumpa lah ayat mana? Itulah kisah Siti Zulaikha bersama dengan Nabi Yusuf AS. Setelah berlaku peristiwa itu maka nyatalah bahasanya Siti Zulaikha lah yang mengkhianati Nabi Yusuf, yang berbuat tidak elok kepada Nabi Yusuf AS. Saing-saing dia itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Imra'atul Madinah. Perempuan Madinah ni wanita-wanita elit seperti Zulaikha lah. Apa lagi orang yang sarah ni gak? Kalau ada orang panggil yang
Macam orang tu makna hak dia hak setaraf berdeki ni, makna bila orang tu naik sikit lebih sikit pada orang lain, bila ada isu sedaklah dia mau pakat kataknya ni. Oh duk pakat kata ke Zulaikha, dia duk pakat mengopak, dia kata oh parok Zulaikha ni. Duk mengorak dengan budak muda ni, tak padan, lenyap macam-macam dia kata ni. Dengan anak muda yang dia tu duduk hero dalam rumah dia ni. Tu. Oh sakit hati Zulaikha ni, panas telinga ni. Akhir sekali oh dia mau sedap, dia kata kat aku nak terang ni, aku nak uji ni. Lalu dia panggil lah, bukan orang lain, saing-saing dia juga ni. Panggil siapa di rumah dia, buah tuhfah sebutir ni, buah apple dan juga siking satu ni. Jadi mereka dipersilakan untuk mengopaskan ni. Masa itulah timingnya ni. Dia panggil Nabi Yusuf AS membuat peragaan di hadapan mereka ni. Apabila mereka melihat Nabi Yusuf ni, akhirnya mereka telah mengerakkan jari jemari mereka sendiri tanpa rasa sakit. Masa tu kenapa? Kerana terpegung ketampanan Nabi Yusuf AS. Tak lagi dia tengok lagi menasi dia comel sebelah ni. Siapa tak terasa kerak tangan tu ni. Begitulah maksudnya, ialah ni. Mana dalam hadis lain pula disebut bahasanya setiap orang nak mati itu makna Allah Taala akan handle nak pamerkan kepada dia tempat dia nak pergi ke mana ni. Jadi bagi orang beriman, mana keadaan tercabut roh daripada jasad dia tu memanglah menyakitkan. Tetapi oleh kerana terpandang-pandang mereka kepada tempat yang mereka akan pergi ni, seronok, sedapnya, lazatnya. Tengok tu pun sedap dah. Belum merasai lagi. Menyebabkan tak perasa pun kesakitan tercabut roh. Mudah-mudahan begitulah kita ni. Jadi maknanya mung wa antum hina idzin tanzurun. Mu boleh tengok sendiri. Ahina id balagha, jadi id balagatir ruhul hulquma, itu satu jumlah tarkib. Yani balagatir ruhul hulquma itu dihazaf, kemudian digantikan dengan tanwin pada id. Asal dia id mati hina idzin, jadi hina id balagatil ruh al hulquma. Jadi jumlah balagatir ruhul hulquma itu makna dihazaf. Fa huzifa qauluhu balagatir ruhul hulquma, itulah fa huzifa balagatil ruhul hulquma wa atabi tanwin, dan mendatanglah ia Allah Taala ataupun wa utiya, didatangkan orang panggil dengan tanwin iwadun an, kerana ganti daripadanya qauluhu balagatir ruhul hulquma. Itu satu, iwad daripada jumlah wa kismun yakunu iwadun anismin, dan satu kisahnya pula adalah dia iwad ganti daripada isim. Mana wahwa allahiku likullin, itulah yang mana tanwin yang berhubung dengan lafaz kullin. Dengan lafaz kullin. Lafaz kullin sini iwadun ganti amma tudafu ilaih, ganti daripada barang yang diidafahkan kepadanya kepada kullin. Kullun min indillah kullun. Tu. Jadi kullun qaimun nahwu wa dzalika, mana demikian itu kanu qul awadan amma tudafu ilaih, nahwu ialah seumpama kullun qaimun, tiap-tiap ialah berdiri. Maksudnya ialah ay kullu insanin, tiap-tiap manusia ialah yang berdiri. Jadi fahuzifa insan, dihazafkan akan insan, wa utiya bitanwin, dibawa datang dengan tanwin iwadun anhu, kerana ganti daripadanya daripada al-insan sini. Wa kismun, dan satu kisahnya pula ialah yakunu iwadun, adalah yang ganti n harfin daripada haraf. Tu. Wa huwa huk tanwin huk ganti daripada haraf ini allahiku ialah yang berhubung li jawarin, sebagaimana disebut tadi, wa gawashin, dan juga gawash, wa nahwihima, dan seumpama jawarin dan juga gawashin daripada fi'il mangkus fi'il benar isim mangkus. Tu raf'an nisbah kepada rafa' dan juga nisbah kepada jar. Nasak tidaklah. Kalau nasak mana qadiyan jawarian tu. Nisbah kepada rafa', nisbah kepada masa rafa' dan juga jar sahaja. Maka dibuatkan satu haraf, kemudian digantikan dengan tanwin. Nahwu haula'i jawarin, itu marfu', mereka itu ialah jawar. Wa maratu bi jawarin. Tu.
Jadi fahuzifatil ya'u dihazafkan akan yu. Mana asal dia jawariyun. Nah, wa utiya bitanwin dan didatangkan dengan tanwin. Aywadun anha karena ganti daripada mana yu asal ni. Yu tu dihazaf. Tu. Qala wa tanwinut tarannumi. Tanwin hok tarannum. Ini hok asalnya disebut tadi pak ni. Ini hok tambah he lah. Tu. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Tak ada lagi api lama. Masjid sana tak ada api deh.